Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Nazalinda dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Nadirah binti Razali, nombor metrik 265754. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk buku saya yang saya pilih, iaitu buku ini, Sesejuk Maaf di Kalbu. Okey, pada saya buku ini sangat menarik kerana dia banyak memberi kesedaran ataupun pengajaran kepada diri saya sendiri serta pembaca yang baca buku ini. Segala cerita yang diceritakan dalam buku ini adalah kisah benar dan sememangnya berlaku dalam kehidupan seharian kita. Dalam buku ini juga ada mengisahkan erti kemaafan, erti persahabatan. Itu sangat penting dalam diri seseorang manusia. Dan dalam buku ini juga adalah terselit hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran dan serta nasihat yang baik boleh kita dapat dalam buku ini. Okey, sebelum kita pergi kepada sinopsis dan jalan cerita buku ini, saya ingin memperkenalkan biodata penulis yang menulis buku Sesejuk Maaf di Kalbu ini. Okey, iaitu nama penuh beliau Nur Atika Elias Rosmawati bin Ghazali. Beliau berasal daripada Rahub, Pahang. Beliau mendapatkan pendidikan awal dan bersekolah menengah di Sekolah Menengah Rahub, Pahang, iaitu di negeri kelahiran beliau. Ketika beliau berumur 18 tahun, beliau mula menceburi bidang penulisan, iaitu bekerja sebagai penulis sambilan di Utusan Malaysia dan berita harian dalam bentuk esei, cerpen, kisah-kisah benar, kisah-kisah kanak-kanak, sajak dan banyak lagi. Okey, selain itu, tulisan beliau juga pernah mendapat tempat di radio dan RTM yang berbentuk manuskrip dan drama kanak-kanak. Beliau juga pernah menjadi wartawan majalah di radio dan televisyen. Kemudian beliau juga telah melibatkan diri dalam bidang penulisan berbentuk ilmiah, cerpen, kisah benar, buku, sajak dan banyak lagi di berita harian. Okey, sebenarnya semua buku yang dihasilkan oleh beliau diterbitkan di syarikat Jahar Besar yang beroperasi di Johor Bahru. Beliau pernah mengambil kursus sastra kreatif di Dewan Bahasa dan Pustaka dan pernah mengambil kursus audio video dan penulisan di RTM. Beliau juga pada saya beliau sangat hebat kerana beliau merupakan sebahagian ahli GAPINA, iaitu Gabungan Penulisan Nasional, dan PUSPA, iaitu Persatuan Penulis-Penulis Pantai Timur. Okey, bukan buku ini saja yang beliau tulis, tetapi banyak lagi buku. Contohnya buku Poligami yang disalah erti, Derita Berlalu Ketenangan Berkekalan serta Pondok di Lereng Bukit Mewah. Okey, setakat itu saja biodata penulis buku ini. Alright, kita pergi kepada sinopsis dan jalan cerita buku Sesejuk Maaf di Kalbu ini. Okey, Sesejuk Maaf di Kalbu ini mengisahkan tentang 3 orang sahabat, iaitu bernama Fazli, Amirul dan Syukri, yang mempunyai dugaan dalam hidup masing-masing. Mereka ni bersahabat daripada kecil, iaitu zaman tadika sampailah mereka dewasa. Tetapi disebabkan kemelut hidup masing-masing, mereka terpisah seketika. Okay, saya akan ceritakan tentang sikap Fazli ni dengan kehidupan dia. Fazli ni merupakan anak tunggal dan mempunyai ibu bapa yang sibuk mengejar kerjaya mereka dan tanpa mempedulikan Fazli ni. So Fazli ni dia macam rasa
tak ada siapa sayang dia lah. So dia macam memberontak dan mengisi kekosongan jiwa dia tu dengan mengikut kawan dia iaitu Amirul, melakukan perkara-perkara negatif seperti ponting sekolah, isap rokok, dan banyak lagi lah yang dia buat. Dan pelajaran dan tak pergi sekolah ataupun pelajaran dia tidak dipedulikan lagi. Okey, seterusnya Amirul. Amirul ni dia mempunyai ibu bapa tetapi kedua-duanya sudah bercerai. Selepas ibunya bercerai, ayahnya tidak mempedulikan mereka adik-beradik. Kiranya Amirul ni mempunyai 3 orang adik-beradik. Kakak dia dan adik dia. Tapi lepas ibu dia dengan bapa dia bercerai, bapa dia tak pedulikan dia, tetapi ibu dia pula mengalami sakit mental kerana stres. Kerana masa sebelum ibu dia bercerai dengan bapa dia, ibu dia sentiasa didera oleh ayah dia. Okey, seterusnya Syukri. Syukri ni merupakan seorang pelajar yang bijak dan mempunyai 3 orang adik-beradik. Okey, Syukri ni masih mempunyai ibu bapa tetapi ibu bapa sudah bercerai. Okey, Syukri ni dia mendapat keputusan yang cemerlang iaitu 5A dalam UPSR dan dia mendapat tempat di sekolah berasrama penuh. Alright, yang saya cerita tadi tu semua berlaku pada zaman remaja iaitu zaman kemuncak kehidupan mereka dalam persahabatan. Okey, sekarang saya akan ceritakan jalan cerita seterusnya iaitu demi mendapat kebahagiaan, Fazli bangun kembali untuk berubah apabila ibu bapa dia mula menyedari kesilapan mereka. Manakala Syukri pula dia bangkit untuk teruskan hidup dia kerana dia melihat ibunya gigih lah untuk menyara dia dan adik-beradik tanpa seorang bapa. Namun Amirul pula dia terkapai-kapai cari panduan hidup setelah Fazli dan Syukri menjauhkan diri daripada diri Amirul kerana mereka nak berubah ke arah positif. Okay, dalam kekeliruan memilih hala tuju hidupnya, Amirul akhirnya memilih jalan yang haram iaitu dia menyertai geng 7 dengan melakukan pelbagai jenayah seperti merompak, mencuri motor, meragut dan banyak lagi. Akhirnya Amirul ni ditangkap oleh pihak polis dan kemudian dihantar ke sekolah Jubana. Okey, selepas dibebaskan, Amirul ni tak insaf lagi dengan perbuatan dia. Dia mengulangi perbuatan yang sama dan akhirnya dia dihukum gantung sampai mati. Alright, sebelum Amirul dihukum gantung, Amirul ni mengisi masa terakhir dia dengan baca Al-Quran, dengan beribadat kepada Allah serta mendengar nasihat dan bimbingan daripada sahabatnya iaitu Fazli dan Syukri. Kiranya pada masa ni Fazli dan Syukri ni dah berjaya sebab waktu dia lepas melakukan kesalahan tu diorang sedar, so diorang macam diorang berubah untuk kehidupan diorang. Okey, itu saja daripada saya. Pada saya bukunya sangat menarik sangat sebab dia macam realiti berlaku. Saya nangis jugalah baca buku ni sebab belakang ni sedih. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.